Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mula sama-sama kita ni i'tikaf, mudah-mudahan kita dapat pahala i'tikaf selama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kasih sayang Allah, hari ini kita masih lagi berada di atas muka bumi ini. Kata Al-Imam Al-Ghazali, saya selalu ulang-ulang benda ni. Ditanya kepada Imam Ghazali, wahai Imam, mengapa kita dihidupkan lagi pada hari ini? Dijawab Imam Ghazali, kita dihidupkan hari ini dan diteruskan kehidupan ini adalah di atas kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Imam Ghazali sebut Allah Subhanahu wa taala nak beri peluang kepada engkau untuk kau menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Untuk kita buat baik. Buat baik sebanyak mungkin. Sebab tu dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di bab 1, ada doa yang menyebut tentang bangun daripada tidur. Kan? Mungkin kita pernah belajar. Imam Ghazali sebut
apabila kita bangkit daripada tidur, maka ingatlah kamu kepada Allah, kepada Tuhanmu. Zikrullah maknanya apa? Dengan kita ingat kepada Allah. Bukan kejut tidur, lewat ni paskah. Tak. Kejut tidur lewat ni, telur dak pergi beratur ni. Lambat sikit telur dak dah dah. Tak. Agak bising cari dalam Facebook, telefon orang tu ada tak telur situ, telur sini tak. Kejut tidur tu ingat ke telur dah. Imam Ghazali sebut bila kita bangun daripada tidur, yang pertama sekali kita mestilah ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan oleh para alim ulama supaya kita membaca doa bila kita bangun tidur. Apa doanya yang berbunyi Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayat doa ini panjang, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan bagi hidayah. Dia tulis dipanjang lagi, di bawah dia ada sebut tentang asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Dan di dalam doa tersebut Imam Ghazali tulis bagi tahu kepada kita, suruh kita baca supaya apabila kita bangun, kita meminta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dan pelihara keturunan kita daripada melakukan maksiat. Yang pertama. Yang kedua, daripada perkara-perkara yang jahat yang ada di dalam bumi ketika hari tersebut. Apa kejahatan? Mungkin hari itu orang nak sihir kita. Boleh jadi tak? Mungkin hari itu ada orang nak santau kita. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Kenapa boleh jadi? Sebab ada orang yang disantau. Betul? Ada orang yang disihir. Saya tidur semalam ada ular jatuh atas saya. Kan? Warna hitam. Apa tanda? Ini ciri-ciri. Ciri-ciri ada makhluk yang tidak bertanggungjawab, termasuk jin. Tak bertanggungjawab juga. Jin yang tak bertanggungjawab. Jin ni dia lupa sebenarnya dia akan dibangkitkan oleh Allah satu masa nanti. Al-Quran sebut dalam surah An-Nas, di hujung sekali, minal jinnati wan nas. Inilah makhluk yang akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Dua makhluk ni, jin ataupun manusia, jin dan manusia. Maka jin ramai masjid ni tak? Ada jin tak? Kita nak khabar ke jin. Wahai jin, janganlah kamu khianati kaum Adam, sebab apabila sampai satu masa nanti kau akan dibangkit dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau juga boleh menjadi bahan bakaran api neraka, wahai jin. Jika kau nak bertaubat, taubatlah sekarang, wahai jin. Kita ngajar ke jin malam ni. Boleh? Orang pun tak apa nak dengar lagi, nak ngajar ke jin. Tak? Jadi Imam Ghazali ajar kepada kita doa yang panjang. Mungkin ada ustaz mengajar kitab Bidayatul Hidayah dalam masjid ini, ada mengajarkan kepada tuan-puan tentang kitab Bidayatul Hidayah, mengajar tentang supaya kita dielak daripada terkena santau, terkena sihir. Ada doa yang diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, baik di dalam terjemahan ataupun yang tidak terjemah. Tuan-puan beli, baca di bab 1, ada doa tersebut. Kita minta dengan Allah supaya Allah lindung kita daripada terkena keburukan yang berlaku pada hari tersebut. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ni dia nak kena sihir. Ada tak? Nak? Kita nega lama dah banyak witi, biar orang sihir ya. Ada tak? Tak? Kita nega lama dah maju ni, biar orang sihir kita lah. Orang lain semua kena sihir. Tak ada orang nak, tidak ada orang yang
nak kepada sihir, nak kepada santau. Maka tuan-puan, Imam Ghazali mengajar kepada kita untuk kita baca satu doa ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tuan-puan boleh buka dan baca supaya kita dapat dindingkan diri kita pada sepanjang hari tersebut. Baik tuan-puan, hari ini kita masuk di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu kitab yang membicarakan peringatan kepada orang yang lalai. Tuan-puan, saya nak tanya, kita lalai ke tak? Angkat tangan. Tak, kita dok sat. Kita dok lalai. Tak, angkat tangan. Ya, kita dok lalai, kita khusyuk semua kita ni. Semayang, angkat takbir pas meeting. Tak. Angkat takbir, Tok Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Tok Imam sedap baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jemayam masjid Gotok Nasi macam makodoh. Duduk depan Kaabah macam makodoh. Isdo bila? Tok Imam I'tidal. Siap lah. Tok Imam I'tidal, Fatihah dak baca lagi, layang sedap sangat. Tak. Rasok semayang tak. Hak ni lah jadi dia mula dengan makmum sebagai makmum muafiq. Dia boleh bertukar kepada makmum masbuk. Dilalai dalam solat. Ataupun dia sedar bila Tok Imam naik rakaat kedua baru sedar. Sedap sangat Tok Imam. Masjid pula kipas kuat. Tak. Kipas macam patah. Itu masjid Haram dah ni. Fiwas sedok naik kapal. Terbang tadi main dengan motor undakat aje. Tak. Jadi tuan-puan, khusyuk dengan syok berbeza. Khusyuk dengan syok. Okey? Khusyuk dia menghayati, dia tadabbur apa yang dibaca di dalam solat. Syok dia layang. Sedap sungguh weh. Tak. Macam orang lapar lah. Orang lapar dia mari kita pergi makan nasi arak kali. Tak. Pergi makan, dia hok payah jenis payah boleh makan nasi arak, boleh makan sekali. Bismillah dah baca dah. Makan. Esok orang tanya, sedap awak makan nasi arak? Sedap. Dah puasa kan ni? Beza kenapa dengan kedai lain? Sedap. Dok tengok khabar. Nampak tak? Ya syok. Bukan khusyuk. Sebab itu kita solat, kita tidak ada khusyuk di dalam solat. Tuan-puan, saya nak bagi tahu, ada beberapa teknik ataupun cara untuk kita dapat khusyuk dalam solat. Antara cara untuk kita dapat khusyuk dalam solat, yang pertama, kita datang awal. Datang awal. Sebab apa saya sebut datang awal? Sebab apabila kita datang lewat, duduk dekat pintu luar tu, Tok Imam minal jinnati wan nas. Kalau jalan macam tawaduk tu, warak-warak dah ni. Rokok bangun balik. Dah rakaat. Dia jalan tak? Dia berlari. Tak pernah jogging. Hari tu dia jogging. Hari tu dia jogging. Kamera tengok je. Dah ingat dah kamera tengok dia jogging. Siapa masuk sah? Dah lah. Allahu Akbar. Masuk sah. Dia lelah daripada takbir sampai sudah semayang. Dia lelah. Hu-ha. Dia pun memang ada lelah. Jatuh dah. Tak? Dia khusyuk tak salat? Khusyuk tak? Tak khusyuk. Maka tuan-puan, mari awal semayang sunat dalam sah siap-siap. Sebab kita ni tak mampu nak dapat khusyuk dalam solat. Maka baiki waktu kehadiran solat kita ke masjid. Yang pertama. Yang kedua, dalam kita berwuduk, kita jaga waktu kita berwuduk. Jaga. Ni dok. Buka baik, saya mari tepi. Malah ni kedai ni, alah ni kopi alah ni. Dia buat saya membang. Tak. Dah. Saya buat Ciana. Dak Ciana kabu ah. Tak, contoh. Nasi kabu ah. Nasi kabu kambing, bandar. Pagi esok tengah wuduk tengah mayang ingat nasi kabu kambing khusyuk tak? Tak khusyuk. Waktu ketika kita berwuduk, mesti kita ingat, kita basuh tangan, ya Allah,
ampunkanlah dosa-dosa daripada tangan aku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku untuk aku terima buku amal aku di tangan kanan ya Allah. Sebab tuan-puan, ada manusia pada hari akhirat, dia terima buku amal dia daripada belakang. Setengah ulama sebut dia tebuk tekak dia ni, dia ambil, dia tebuk, masuk dalam ni, dia keluar kat sini. Orang ni ketahuilah, mereka yang menerima buku amal dia, dalam keadaan demikian mereka akan berada dalam keadaan kebinasaan, sehinggalah Allah bakar dia dalam neraka Jahannam sehingga habis dosa dia. Ataupun setengah ulama sebut, apabila dia balance, pahala dan dosa dia balance, Allah keluarkan dia daripada neraka. Ini tuan-puan, sebab apa? Sebab daripada solat tak khusyuk. Jangan, lepas ni jangan. Ibu ada orang pandai kok. Malam ustaz ngajar dah. Pagi esok molek-molek ada. Tengok saya baru nak belajar khusyuk tengah ambil sembahyang. Dia mari tegur kok. Dak tengok dia ada orang accident depan tu. Mari masjid dak tengok dekat traffic light ada orang accident kat dia. Dak tengok. Allah sakit sungguh dia kata. Kita baru nak belajar khusyuk. Nah, dah bila sembang kita sembang banyak sikit. Tengok sembahyang sampai ke basuh kaki je sembang. Dah. Maka tuan-puan, mesti kita jaga waktu kita berwudu. Yang pertama apa saya sebut tadi, datang awal. Yang kedua, kita jaga ketika kita berwudu. Maksud jaga apa? Imam Ghazali mengajar kepada kita, waktu kita berwudu mesti kita basuh tangan dengan khusyuk dan kita memahami mengapa kita basuh tangan. Ada doa, belajar. Kita basuh tangan kiri, kita minta dengan Allah, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa aku ini ya Allah. Aku banyak melakukan dosa ya Allah. Aku banyak melakukan kealpaan ya Allah. Aku banyak melakukan maksiat ya Allah. Kita minta. Basuh muka, ya Allah, sucikanlah wajah aku ini ya Allah daripada segala dosa ya Allah. Kita minta dengan Allah. Kan? Kita basuh kaki, kita minta dengan Allah, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa yang ada pada kaki aku ya Allah. Sebab apa? Apabila kita balik kepada Allah, semua dikunci. Semua akan, mulut kita dikunci. Yang akan bercakap adalah anggota badan kita. Karena itulah dalam wuduk kita mesti khusyuk. Khusyuk dengan maksud kita memahami apa yang kita lakukan dalam kita berwuduk. Yang kedua. Yang ketiga tuan-puan, ini last. Bukan last penutup kuliah maghrib ni. Dia kata jak sungguh ustaz wala ni. Bukan. Yang ketiga, cara untuk kita dapat khusyuk dalam solat, kita kena ingat. Tuan-puan, solat kita kena anggap solat ini adalah solat yang terakhir. Allahu akbar. Tuan-puan, saya nak tanya, jika sekiranya kita nak keluar rumah daripada maghrib tadi, kita dah tahu ini adalah kita keluar kali terakhir. Masya Allah. Ada tak siapa tahu dia keluar rumah dan maghrib tadi adalah keluar kali terakhir, dia tak balik dah? Dan kita nak tak? Kita tak ambuh. Kita tak nak kan? Kita tak nak. Suka ataupun tidak, ada manusia yang dia pergi ke masjid, dia balik orang hantar. Ataupun dia balik, tak balik ke rumah, dia pergi ke hospital, ambulans mari ambil. Dan tak sempat sampai ke hospital pun dia dah disahkan kembali kepada Allah. Dah berhadapan dengan Allah, dah berhadapan dengan amal yang pernah dia melakukan di dunia. Amal baik Allah paparkan kepada dia, amal jahat Allah paparkan kepada dia. Waktu sakaratil maut, dalam keadaan dia kemalangan. Mengapa saya sebut yang ketiga? Kita nak dapat khusyuk dalam solat, kita perlu anggap solat kita adalah solat yang terakhir. Sebab apabila sesuatu perkara yang kita buat adalah benda yang terakhir, mesti kita elak daripada melakukan dosa kepada Allah. Betul tak? Mesti kita buat yang terbaik. Seandainya di saat setelah kita solat, Allah ambil kita, Allah pindahkan kita daripada alam dunia ini kepada alam barzakh, kepada alam yang tidak lagi kita balik ke dunia ini.
Sudah semestinya saya yakin semua dari kalangan kita dapat khusyuk dalam solat. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ataupun imam yang membaca Al-Quran dengan alunan yang merdu, dia akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa dia baca alunan yang merdu? Supaya Al-Quran akan datang kepadanya apabila di alam barzakh, datang menjadi benteng. Wahai malaikat, aku adalah Al-Quran. Dia ni membaca aku ketika di dunia dahulu. Dia memuliakan aku, maka aku pelihara dia. Masya Allah. Kan kita tahu hadis Nabi sebut, "Iza qara'tal Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Sesiapa yang baca Al-Quran, pada hari kiamat nanti Al-Quran datang kepadanya. Dengan maksud kiamah, yaumul qiyamah, ada kubra dan saghara, kiamah besar dan kiamah kecil. Kematian yang kecil, kematian adalah satu kiamah. Dan setengah ulama sebut dia akan datang ke alam barzakh untuk dending, untuk bantu manusia yang balik kepada Allah, yang berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Lalu mereka ini dipelihara oleh Al-Quran, sehingga kan Nabi sebut Al-Quran adalah sahabat li ashabi, bagi memberi syafaat kepada sahabatnya. Masya Allah. Jika sekiranya kita tak pandai baca Al-Quran, maka sangatlah rugi kita hidup di atas muka bumi ini. Tuan-puan, solat Jumaat tadi ada rezeki dua sahabat kita, tak tahu daripada mana, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jemput dia pada hari Jumaat yang mulia ini, di solat di Masjid Bukit Besar tadi. Lebih daripada, saya tengok lebih daripada 1000 orang solat Jumaat, solat jenazah dia. Masya Allah. Lebih daripada 1000 orang. Saya termenung, saya terfikir, bagaimana jenazah aku satu masa nanti, bagaimana pengakhiran aku, bilakah aku kembali kepadamu ya Allah. Tuan-puan, tajuk malam ni, ending dia lama. Oh, lama dah ending? Lama. Ending dia lama sebab berkaitan dengan balasan orang yang meratapi si mati dan ganjaran sabar menghadapi bala. Siapa yang berhadapan dengan ujian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri ganjaran kepada dia. Kemuncak ganjaran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hitung kejahatan dia, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ini ke dalam syurga Allah tanpa Allah hitung. Ini kehebatan. Tapi syarat, apabila diuji kita redha. Tunggu masjid hilang selipar. Dalam masjid sabar duk cakap dengan orang tau. Tunggu masjid hilang selipar. Kakak mana jalan tak pakai mata ni. Gimana? Sampai kedai kopi, baru kata, hilang sabar tadi. Habis sekarang dah hidup lebih. Sekarang dah hidup wi. Tak. Rupa-rupanya ada pak cik tok-tok gitu dah salah sarut lipas. Hakik hati mujur dak pergi betes je. Tuan-puan, kitab Tanbihul Ghafilin ini memperingati kepada kita bahawa tindakan kita, perbuatan kita adalah perbuatan seorang manusia yang lalai. Kita lalai dengan Allah, kita lalai dengan anak, kita lalai dengan isteri, kita lalai dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, kita lalai. Ada kadang kita makan nasi sedap ni, tengok kawan tu nak beli kira biti 5 kali. Betul tak 5 riyal? Tak? 5 riyal betul ke tak cukup kira? Memang 5 riyal dah tu. 5 keping tak? Sia-sia. Tak ada, kita tak rasa nak hulur 10 ringgit ke 5 ringgit ke. Kita tengok situ, kita kata biarlah, dia tak cukup duit, bukan saya, dia punya kerja, lantak dia lah. Betul tak? Kita tak ada hablum minan nas. Tuan-puan, satu ilmu saya nak kongsi di sini. Nak tak?
Satu ilmu. Tuan-puan, anak-anak muda kita melakukan kerja-kerja yang lara, kerja-kerja menjual badan. Anak-anak muda kita, anak-anak muda yang kita sayang daripada zuriat keturunan kita, bukan orang lain, anak saudara kita, anak cucu kita. Kita lupa untuk tengok apakah mereka lakukan di dalam media sosial. Tuan-puan, di sini, di masjid ini saya sebut baru satu kali saya sebut. Malam ni saya nak sebut di sini. Cuba kita pantau anak-anak kita. Tengok berjoget, cikok bagi dua, betul tak? Dalam TikTok. Hak suka ni duk main TikTok gok ni. Deh. Din 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 din. Orang suruh makan nasi dia pergi buat gini. Tak. Kenapa tidak mengajar anak-anak muda kita dengan video-video yang manfaat? Okey, nak kita makan nasi, kita baca doa. Tak, kita nak tidur, kita buat pagar diri kita. Elakkan 4 L. Tuan-puan balik buat status nanti. Boleh? Buka TikTok ke, buka apa-apa media sosial, buka, lepas tu tuan-puan buat. Bagi kepada masyarakat sedar. Yang pertama, elakkan hasilkan video-video yang berunsurkan lucah. Faham tak? Banyak tak? Banyak tak dalam media sosial sekarang ni berunsurkan lucah? Banyak. Kita tak tengok tak media sosial ni? Warak sungguh rasa ni. Jaga mata. Tak tengok. Yang pertama, elakkan video-video lucah. Yang kedua, elakkan video-video yang lara, yang apabila kita tengok tidak ada manfaat kepada kita untuk akhirat nanti. Tak ada manfaat. Elakkan. Yang kedua. Yang ketiga, LGBT. LGBT ni saya nak tekankan. Tuan-puan, bukan di tempat lain. Ini di tempat kita. Satu tempat saya pergi, anak-anak muda perempuan. Dia pakai pakaian dengan pakaian lelaki. Seluar jeans, baju t-shirt. Tak pakai tudung. Rambut ni macam rambut macam rambut ayah kita tu kan. Handsome macam. Tiga-tiga je lah. Tak. Orang panggil koya lelaki. Dia duduk macam ni. Dia isap wig. Perempuan. Tuan-puan, kejayaan yang kita tak dapat nak attack, kita tak dapat nak handle, kejayaan apa? Normalisasi LGBT. Betul tak? Normalisasi permainan, game bermacam-macam, normalisasi tentang LGBT. Yang pertama saya sebut lacu, yang kedua lucah, yang ketiga, yang pertama lacu, yang kedua lara, yang ketiga LGBT, yang keempat lucah. Jangan pula Tok Iman. Sedap juga. Sedap suka. Tak. Tok Iman ke? Tok Bilal pula. Tok Iman kena lah. Kata Tok Iman Tok Iman Amerika. Leh. Kita elakkan benda ni tuan-puan. Supaya apa? Supaya kita tinggalkan generasi yang sehat. Kecergasan minda, kecergasan intelektual, kecergasan emosi, kecergasan tauhid, kecergasan qalbi, hati. Anak-anak muda kita cepat down, cepat sedih. Kan? Cepat sedih, tak dapat kerja, tak nak kerja lah. Berniaga orang tak beli, malah berniaga lah. Ketahuilah tuan-puan, waktu di dalam perut ibu kita 120 hari. Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat untuk menulis ketentuan kita. Yang pertama malaikat tulis tentang ajal kita, bilakah kita mati. Hari apa kita dilahirkan. Kemudian malaikat tulis lagi nasib kehidupan kamu macam mana. Malaikat dah tulis dah. Rezeki kamu dari mana. Buat apa kita nak susah-susah, nak down, buat apa? Kan? Nak sedih, buat apa? Kita sedih pun tak ada makanan, kita tak sedih pun tak ada makanan.
Kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Pengakhiran kita adalah apabila habis rezeki kau di dunia, maka habislah waktu kau. Baik kita ada nasi di rumah, nak balik ni kita ada dah siap dah nasi di rumah kita, nasi goreng, nasi ayam dah siap dah. Tapi tak, bukan rezeki kita. Allah kata rezekimu di masjid saja malam ni, keluar dilanggar. Habis di situ. Nasi goreng tadi anak kita makan. Nasi goreng tadi sepupu kita yang datang daripada Kelantan nak tengok kita tak makan nasi, bagi nasi goreng tu makan. Tak payah risau sangat tentang rezeki. Kerja kita ahli sunnah wal jamaah kita buat. Okey, 4. Ingat 4 cukup 4 balik buat status. Guru saya pesan, nama guru saya Bos K. Dia bukan orang agama dalam paparan dia, wajah dia, tetapi dia bagi kepada manusia ilmu-ilmu tentang tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bukan kerja dakwah ni bukan kerja ustaz. Kerja dakwah ni kerja semua orang. Okay, dalam bab ini membicarakan tentang hukuman orang yang meratapi kematian insan lain yang dikasihi seumpama anak atau ahli keluarga mahupun rakan taulan. Dia ratap sebab kawan dia meninggal, dia ratap sebab anak dia meninggal, dia ratap sebab ayah dia meninggal. Selain itu, ia juga akan menyatakan apakah pula ganjaran bagi orang yang sabar menghadapi bala dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia soal pula, apa pahala? Allah uji ni apa pahala? Dia buat macam Allah ni tak tahu. Allah tak programkan dulu dia ni sebelum dijadikan. Tuan-puan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum, Allah yang hidup, tak ada permulaan. Al-qayyum, segala kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Saya selalu tekankan ayat kursi ini. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur. La ta'khuzuhu, Allah tidak mengantuk. Kita, tuan-puan, minta maaf saya sebut, dalam masjid ada aircon, ada kipas besar, angin macam di pantai. Tengah ustaz mengajar boleh mengantuk. Betul tak? Boleh mengantuk silap-silap. Solat Jumaat mula dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khatib duduk, dia pun duduk. Bismikallahumma ahya wa amut. Hari Jumaat, bila dia bangun, Allahu akbar, Allahu akbar, kaki serbai. Duduk pegang, takut rebah. Tak. Hak suka tu rajin, hak suka ni. Kena molek akak kaki tu, akak kaki. Habis dah, tak ada tetap apa punggung, tak ada dah. Dia bangun macam orang ramai kau. Hari baru ni saya semayang di Masjid Ladang. Pok cik seorang, anak muda seorang. Dia tidur bukan main sedap, bukan sila dah. Dia tidur, dia nyenggeng tengah tu imam baca khutbah. Bila komat dia bangun nak semayang, saya kata pergi ambil air semayang. Papa punggung tak tetap dah. Dalam mazhab Syafi'i, wuduk dah terbatal, pergi ambil air semayang. Pok cik tengok saya gini, pergi je budak ni. Dia kata, nah, anak muda tu dia ambil teguh lah. Saya kata, ni tak sah dah solat ni, sebab papa punggung tak tetap dah. Tak apa, kita letih. Kita letih. Okey. Kemudian dia tanya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, artinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, artinya daripada surah Al-Hijr ayat 23. Maksudnya, dan sesungguhnya kamilah Allah sebut. Yang mana Allah mana ni? Al-Hayyu Qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, yang tak mengantuk, yang tak tidur. Allah tak mengantuk, tak tidur. Kita tak cukup tidur. Bangun tidur cari nasi, kenyang pergi tidur. Lepas tu kita tanya doktor, saya ni sakit darah tinggi ni. Doktor, saya muda lagi, saya darah tinggi sebab apa doktor? Tanya doktor.
Doktor tanya, malam awak makan jam berapa? Saya makan jam 12 malam, nasi goreng Pattaya. Lepas tu saya tidur, pagi besok saya bedah lagi nasi kerabu, jam 9 pagi, jam 10 nasi ayam, kan? Ataupun kuih gulung. Tengah hari saya makan lagi nasi bukhari. Okey, doktor kata awak kena puasa lah, sebab sekarang ni makanan terlalu lebih. Doktor ni pandai pada saya. Dia pergi tanya doktor, dia kata doktor pandai pada dia. Inilah sama dengan orang mabuk yang tak terima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kamilah Allah sebut. Sebab apa Allah sebut kami? Inilah kekuasaan yang besar, kekuasaan yang tidak ada tandingan melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kamilah menghidupkan dan kamilah yang mematikan dan kami yang mewarisi. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, yang melahirkan kita, emak kita, bukan buluh betung. Tak kada tubik daripada buluh. Tak kita ustaz tubik daripada buluh. Orang ambil kita jumpa, bukan. Tu bukan buluh yang melahirkan. Orang tahuk dekat pokok buluh. Orang buang dekat pokok buluh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya akan dikeluarkan orang yang meratapi, orang yang sedih ni. Okey, dengar baik-baik. Orang yang sedih akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meraung, yang meratapi dengan kematian daripada kuburnya dalam keadaan dipakai kasut dan pakaiannya daripada minyak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Wal-iyazu billah. Kita minta Allah jauhkan kita daripada kebinasaan ini. Tuan-puan, azab Allah adalah kebinasaan. Azab Allah adalah kebinasaan. Sebagaimana kita tak mampu menerima azab Allah di muka bumi ini, begitu juga kita tak mampu menerima azab Allah di yaumul qiyamah. Tuan-puan, saya nak bagi tahu tentang ini penutup penutup. Insya-Allah kita sambung balik. Sebab isyak jam berapa? 8 minit. 4 minit. Balas dua orang tu. 8 berapa isyak? 2. Khilafiyah. Sini Alik Sabah Sarawak, sini Terengganu. Waktu betul belaka, tapi tepat yang lain. Kita tak payah balas. Boleh? Okey. Tuan-tuan, saya nak cerita. Apa dah cerita, saya tak ingat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam bab dihimpit dalam alam barzah, himpitan alam barzah. Tuan-tuan, Nabi sebut tak ada seorang pun yang akan terlepas daripada himpitan alam barzah ini. Bertemunya rusuk manusia ini di sebelah kanan dan sebelah kiri akan bertemu. Setiap daripada kita akan berlaku. Allahu akbar. Akan berlaku himpitan alam kubur, azab yang Allah Subhanahu wa taala himpit akan berlaku kepada setiap seorang. Bila berlaku? Apabila berlakunya, setelah berlakunya al-maut, baik mautul faja'ah, mati yang mengejut ataupun mati yang tak mengejut, akan berlaku kepada semua orang. Tetapi bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal soleh, bagi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dihimpit oleh kubur sebagaimana seorang ibu yang memeluk dakapan anaknya. Allahu akbar. Inilah kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka tuan-puan, buatlah persediaan. Walaupun setiap minggu kadang-kadang saya bagi tahu buat persediaan. Tuan-puan, dalam kalangan kita ada yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya.
abadan abada, khalidina fiha, mereka meninggalkan kita buat selama-lamanya daripada muka dunia ini. Maka tuan-puan, persediaan mesti kita sentiasa buat. Semoga kita terselamat. Kita minta dengan Allah, Allahumma khtim lana ya Allah, wahai Tuhanku, matikanlah aku ya Allah. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah, matikanlah aku ya Allah dengan kematian husnul khatimah, dengan sebaik-baik kematian. Wala takhtin alaina ya Allah, jangan kau matikan aku ya Allah bisu'il khatimah, dalam kematian yang tak baik ya Allah, kematian yang aku kufur kepadamu, kematian yang aku melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Selalu kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan lain hari, di lain waktu dan hari yang sama, di tempat yang sama insya-Allah. Ni pergi masjid kan? Pergi masjid Saya nak pinjam buat tanda ni. Kau orang masjid tak berani nak nama iakan. Memandangkan dia di sini, mungkin dia dah wakaf kot, saya gunalah. Okey. Dah hujan, doa Allahumma sayyiban nafi'a, mudah-mudahan Allah turunkan hujan ni, hujan yang manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, wa limasyayikhina wa limuallimina ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.